Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam waktu yang ringkas, namun harapannya banyak pengajaran yang kita perolehi daripada sirah junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, saya nak meraihkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pihak pengurusan Surah Fathul Islam, di mana mereka adalah penganjur untuk program malam ini. Lalu yang saya mulia lagi saya kasihi dan dimuliakan oleh Allah, pengurusi Surah Fathul Islam, ahli jawatan kuasa surau, barisan, para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ahli qaryah, serta semua jemaah yang berada di platform kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diredai, lagi mendatangkan keberkatan untuk setiap daripada kita. Marilah sebelum kita mulakan, sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen, ada Bunga Lawang, Rusmini Aiza, Aminah Hitam, Norida Muhammad, Siti Zabidah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Pada minggu yang lalu, pada hari Isnin minggu yang lalu, kita telah berkongsikan berkenaan tentang peperangan Khaybar pada kuliah maghrib anjuran surah Fathul Islam Seri Petaling ini. Dan kita telah tiba di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke arah Khaybar menggunakan laluan daripada arah Syam, supaya orang Khaybar pada waktu itu mereka tak boleh larikan diri ke Syam, ke arah utara, jika mereka kalah dalam peperangan. Walhal pada waktu itu umat Islam lagi dekat untuk datang daripada arah selatan, kerana Madinah terletak di arah selatan Khaybar berbanding dengan Syam. Maka di sini penulis buku, kita ambil daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum, penulis buku mula menceritakan bagaimana ketibaan tentera Islam. Maka kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, maka pada malam yang terakhir sebelum berlakunya peperangan Khaybar, malam yang terakhir sebelum berlakunya peperangan Khaybar berlaku pada permulaan tahun 7 Hijrah, selepas daripada pembukaan kota Mekah, selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, dan selepas daripada Nabi nak menghantar surat kepada pembesar-pembesar dan juga penguasa-penguasa yang pada waktu itu berhampiran dengan tanah Arab. Maka pada malam yang terakhir sebelum berlakunya perang, Nabi SAW dah tiba di sempadan Khaybar. Dan kerana terlalu teliti perjalanan Nabi SAW, dan pada waktu itu tentera Nabi menggunakan jalan yang jarang orang datang daripada Madinah, kerana Nabi pusing ke arah Syam dan patah balik ke bawah ke arah selatan.
Maka waktu itu tak ada maklumat yang orang-orang Yahudi terima tentang kedatangan Nabi. Mereka tak sedar yang mana tentera Islam yang berjumlah antara 1,300 ke 1,500 orang dah sampai ke sempadan Khaybar. Sebab itu kata penulis buku, wala tash'uru bihimul yahud, orang Yahud langsung tak tahu. Di sini kita nampak betapa bijaknya perancangan Nabi SAW sampai musuh pun tak tahu. Musuh tahu Nabi SAW nak datang ke Khaybar, tetapi yang mereka jaga adalah jalan-jalan di antara Khaybar dan Madinah. Mereka tak terfikir untuk jaga jalan yang ada di antara Khaybar menuju ke Syam, sebab takkanlah Nabi nak datang daripada arah Syam, arah jauh, arah lain. Maka pada waktu itu Nabi dah tiba di sempadan Khaybar dalam keadaan musuh tak tahu, orang Yahudi tidak tahu. Maka Nabi SAW punya cara, Nabi SAW tidak menyerang sesuatu perkampungan pada waktu malam. Nabi tidak serang begitu. Itu bukan cara Nabi SAW untuk menyerang hendak. Tidak. Nabi SAW tidak menyerang pada waktu malam. Maka Nabi SAW tunggu sampai waktu subuh. Ketika mana masuk sahaja waktu subuh, dalam kegelapan subuh, maksudnya awal waktu subuh, Nabi SAW menunaikan solat fardu subuh. Ketika mana pada waktu itu matahari mula keluar, orang Yahudi tak tahu. Maka orang-orang Khaybar ni mereka adalah petani, kerana tanah mereka sangat subur. Maka orang-orang Yahudi ni, petani-petani Yahudi, mereka bawa cangkul mereka, mereka bawa peralatan mereka seperti biasa nak pergi ke kebun. Maka seperti biasa, pakai pakaian kebun, bawa cangkul, bawa peralatan kebun, nak pergi ke kebun. Ketika mana mereka pada waktu itu nak pergi ke kebun, matahari dah mula menyinari, dan pada waktu itu mereka nampak di depan mata mereka Rasulullah, dan pada waktu itu para sahabat yang dah berada di sempadan Khaybar. Terus pada waktu itu mereka menjerit sambil berkata, Muhammad, wallah Muhammad, demi Allah Muhammad dah sampai, demi Allah Muhammad dah sampai. Dan pada waktu itu menjadi celaru, menjadi haru biru, menjadi terkejut Khaybar. Tapi kita nampak Nabi SAW tak terus serang mereka. Nabi SAW kalaulah Nabi nak bunuh orang-orang Yahudi, kerana mereka banyak menyakiti Nabi, mereka banyak merosakkan umat Islam dalam peperangan Ahzab. Ketika mana mereka duduk di Madinah, mereka pernah nak bunuh Nabi. Tapi daripada sini kita nampak bagaimana baginda Nabi SAW sebenarnya tidaklah pada waktu itu dalam peperangan Nabi nak bunuh orang. Tidak, Nabi beri peluang mereka masuk Islam. Tujuan jihad Nabi, tujuan peperangan Nabi adalah lebih pada waktu itu mempertahankan kepentingan umat Islam. Sebab orang Yahudi ni mereka tak berhenti merancang untuk menyerang Madinah. Mereka dah berjaya buat dalam Ahzab dengan tentera yang sangat besar, dan Nabi tak nak lagi benda itu berlaku. Sebab itu, kadang-kadang sebahagian umat Islam pada zaman kita, apabila mereka tak faham konsep jihad Nabi, konsep perjuangan Nabi, mereka ingat Nabi SAW punya jihad itu adalah sekadar nak bunuh orang. Padahal Rasulullah rahmatan lil alamin. Itu satu benda yang persepsi yang kita kena perbaiki, persepsi yang kita kena perbetulkan. Islam tidak tersebar dengan kekerasan, Islam tidak tersebar pada waktu itu dengan pedang. Sebab itu kata para ulama sirah, kalaulah Nabi SAW nak penggal orang-orang Yahudi, maka malam hari Nabi SAW dah masuk, kerana waktu malam Nabi dah tiba di Khaybar. Tapi Nabi tak serang pada waktu malam. Pada waktu subuh pun Nabi tak serang. Orang-orang Yahudi yang pada waktu itu nampak Nabi, dan mereka mula kembali ke kubu masing-masing dalam keadaan pada waktu itu terkejut, dalam keadaan mereka langsung tidak bersedia. Kemudian penulis buku menerangkan kepada kita, maka ketika mana orang-orang Yahudi telah kembali ke kubu mereka, dan pada waktu itu Nabi SAW nampak mereka dalam keadaan ketakutan, maka Nabi SAW pada waktu itu mengucapkan perkataan, menaruh sangkaan baik pada Allah. Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allah yang maha besar, Khaybar pasti jatuh. Allah yang maha besar, Khaybar pasti jatuh.
Padahal kata para ulama sirah, jom kita belajar tentang sistem pertahanan Khaybar. Sistem dia sangat sophisticated, sistem dia sangat padu, sistem pertahanan dia sangat detail pada waktu itu. Maka kata penulis buku, sebelum kita nak tahu tentang Khaybar, jom kita belajar tentang sistem pertahanan Khaybar. Kata penulis buku, maka Khaybar terdiri daripada dua lapisan pertahanan. Dia ada dua lapisan pertahanan. Lapisan pertahanan pertama, Asyatrul Awal, lapisan pertahanan pertama. Dekat lapisan pertahanan pertama ini ada 5 kubu, 5 qil'ah, 5 kubu. Maksudnya dekat lapisan pertahanan pertama Khaybar, jatuh je satu kubu, orang-orang tentera-tentera ni boleh lari ke kubu yang kedua. Dahsyat sistem mereka. Sebab itu mereka bongkak. Sebab itu mereka sombong. Bila Nabi SAW ajak mereka masuk Islam, mereka tak nak pada waktu itu. Pada setiap kubu Nabi ajak, mereka pada waktu itu sombong. Sebab di sisi mereka, kubu mereka yang begitu teliti mereka buat takkan boleh tembus. Takkan boleh tembus. Maka mereka ada dua sistem pertahanan, dua lapisan. Lapisan yang pertama, ada 5 kubu kuat di situ. Kubu yang mana sangat kuat. Kalaulah kita tengok runtuhan kubu Khaybar yang masih ada, sebentar kita tengok, saya pernah kongsikan dahulu. Kita tengok. Okey. Ini adalah gambaran kubu Khaybar. Kita nampak dia punya kubu tu berada dekat kawasan bukit. Jadi tinggi. Ia berada dekat kawasan bukit tinggi. Lalu tentera Islam pada waktu tu mana ada tentera udara. Pada waktu itu semuanya tentera pejalan kaki ataupun kuda ataupun unta. Maka kalaulah pada waktu itu satu kubu jatuh, mereka lari ke kubu kedua. Kubu kedua jatuh, mereka lari ke kubu yang ketiga. Ini daripada gambar jauh peninggalan Khaybar. Kalaulah kita nak tengok dekat, maka ini antara gambar lain. Bagaimana kubu mereka terletak di atas bukit. Pada waktu itu kubu mereka terletak di atas bukit. Terletak di atas bukit kubu mereka. Lalu ada 5 kubu kita nampak. Maka di situ ada satu, belah belakang dia pada waktu itu ada lagi satu, dikelilingi dengan pohon, dengan sistem pertahanan dan sebagainya. Kita nampak ada pagar-pagar. Lalu bila berjaya lepasi pagar je, pada waktu itu akan datang panah-panah dan sebagainya. Maka ini jarak lebih dekat. Ada lagi satu gambar jarak yang lebih dekat, kubu dia. Okey. Lalu ini gambar peninggalan kubu Khaybar. Zaman kita memanglah kita nampak macam tak kuat je, lemah je. Tapi zaman dulu ketika mana baru dibuat, betapa padunya sistem pertahanan Khaybar pada waktu itu. Okey. Adakah sahabat-sahabat boleh nampak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu ini dia sistem pertahanan Khaybar. Maka penulis buku nak terangkan kepada kita supaya kita boleh menghargai cerdiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beraninya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, hebatnya mereka pada waktu itu, taktikal mereka, perancangan mereka, kesabaran mereka, kekuatan mereka dan lain-lain. Mereka ini adalah insan yang sangat luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Maka penulis buku menerangkan kepada kita, jom kita kenali pada waktu itu sistem pertahanan orang-orang Yahudi Khaybar yang menjadikan pada waktu itu mereka sangat sombong. Mereka kata Muhammad takkan boleh tembus kubu kita, pertahanan kita. Maka kubu Khaybar terdiri pada waktu itu daripada 2 lapisan pertahanan. Lapisan pertama pertahanan pada waktu itu terbahagi kepada 2 wilayah. Dia sangat detail. Dia ada 2 lapisan pertahanan. Daripada lapisan pertahanan pertama, dia terbahagi kepada 2 wilayah. Lapisan pertahanan pertama, dia terbahagi pada 2 wilayah. Daripada 2 wilayah ini, maka pada waktu itu wilayah pertama ada 3 kubu. Dan wilayah kedua ada 2 kubu. Maksudnya kalaulah jatuh tentera mereka, tak terus kalah. Mereka pada waktu itu boleh boleh bertahan dekat kubu yang kedua, dekat kubu yang ketiga.
Dan kalaulah dah jatuh pun kelima-lima kubu yang berada pada dua wilayah yang berbeza, yang ada pada sistem pertahanan mereka yang pertama, mereka pada waktu itu boleh ada sistem pertahanan yang kedua. Lalu dengan cara ini, satu musuh pada waktu itu susah nak menang. Dan dalam keadaan bila musuh berjaya tawan satu kubu pun, maka mereka akan kehilangan banyak prajurit. Mereka pada waktu itu akan sampai ke tahap putus asa. Lalu nak sampai kepada tempat orang awam, tempat yang kemudian pada waktu itu kadang-kala mereka dah mengaku kalah. Itulah perancangan pertahanan orang-orang Yahudi Khaybar. Maka pada waktu itu penulis menerangkan maka bahawa ada dua lapisan pertahanan. Lapisan pertahanan pertama pada waktu itu terbahagi kepada dua wilayah. Okey. Wilayah yang pertama dikenali sebagai Natah, nun ta alif dengan ta marbutah, Natah. Ini wilayah pertama. Dalam wilayah pertama ada tiga kubu. Ada tiga kubu yang kuat, yang sangat powerful. Kubu yang pertama dikenali sebagai kubu Naim. Nun alif ain mim. Naim, kubu yang pertama. Kubu yang kedua dikenali sebagai Sa'ab bin Mu'az. Dikenali sebagai Sa'ab. Sad ain ba, kubu yang kedua. Kubu yang ketiga dikenali sebagai Ubay, kubu Ubay. Lalu tiga kubu ini iaitu kubu Naim, kubu Sa'ab dan juga kubu yang ketiga adalah Zubair, bukan Ubay. Lalu tiga kubu ini Naim, kemudian pada waktu itu Sa'ab dan juga Zubair, ketiga-tiga kubu ini terletak dalam wilayah pertama. Lalu kalaulah jatuh pun tiga kubu ini, mereka baru kehilangan wilayah pertama daripada sistem defense mereka yang pertama. Baru lapisan pertama. Okey. Kemudian kena ada wilayah kedua pula daripada lapisan sistem pertahanan pertama. Maka pada wilayah kedua adanya kubu Ubay dan adanya pada waktu itu kubu Nizar. Maka ada lagi dua kubu. Peperangan antara tentera Islam dan orang-orang Yahudi Khaybar hanyalah berlaku pada sistem pertahanan pertama, iaitu pada 5 kubu ini sahaja. Padahal pada waktu itu sistem pertahanan kedua mereka pada waktu itu ada lagi 3 kubu. Sistem pertahanan mereka ada lagi 3 kubu. Dan kemudian bila jatuh pun sistem pertahanan kedua yang ada 3 kubu, lalu total 8 kubu, dia banyak lagi kubu-kubu kecil. Dia banyak lagi. Ambil masa berbulan-bulan untuk menang. Kalaulah ikut logik dia. Maka bila orang Yahudi nampak betapa cepatnya tentera Islam berjaya tawan kubu pertama, kubu kedua, maka bila sampai ke sistem pertahanan kedua, waktu tu mereka dah mengaku kalah. Dan berlakulah perdamaian, berlakulah perjanjian antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu itu para sahabat. Berlakulah pada waktu itu perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Khaybar. Maka berlakulah perjanjian. Okey. Lalu kita dah faham sistem pertahanan Khaybar. Ianya bukanlah macam perang Uhud, bukan. Pada waktu tu perang dekat tempat terbuka, bukan. Ianya bukanlah macam perang Badar, perang pada dekat tempat terbuka, bukan. Peperangan Khaybar adalah peperangan yang sangat menguji kesabaran dan pada waktu itu kemenangan yang pada awalnya dianggap sebagai mustahil. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah saya teruskan? Sahabat-sahabat, bolehkah saya teruskan? Adakah so far jelas perkongsian kita? Jom kita lihat bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menawan satu persatu kubu peperangan Khaybar, menunjukkan kepada keberanian Nabi dan para sahabat betapa cerdiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penulis buku menerangkan ketika mana orang-orang Yahudi telah mula bertahan di kubu mereka.
Mereka dah mula bertahan dekat kubu mereka yang pertama. Apakah kubu mereka yang pertama? Kubu Naim. Mereka dah mula bertahan. Maka Nabi SAW telah meletakkan pasukan tentera baginda dekat tempat yang berhampiran dengan apa? Yang berhampiran dengan kubu tersebut. Nabi letakkan kemah di situ. Nabi perintah untuk dipasang kemah di sini. Padahal tempat tu terbuka. Maka ada seorang sahabat Ansar yang juga mahir dalam peperangan, yang mana nama beliau adalah Hubab bin Munzir. Maka Hubab bin Munzir jumpa Nabi SAW. Di sini kita nampak bagaimana Nabi SAW seorang yang open untuk menerima pandangan dan nasihat. Maka Hubab bin Munzir pada waktu itu dia berkata, "Wahai Rasulullah, adakah kita berkemah di sini adalah kerana ini adalah wahyu daripada Allah?" Maka Nabi SAW kata, bukan, ini bukan wahyu, ini adalah sekadar pandangan aku. Maka pada waktu itu Hubab bin Munzir berkata, "Wahai Rasulullah, kalaulah Tuan fikirkan, kita sekarang ini berada dekat tempat yang terbuka dan kubu orang-orang Yahudi tak jauh daripada kita. Kubu mereka terletak di atas bukit lebih tinggi daripada kita. Ketika mana mereka memanah, maka pasti sampai kepada kita. Ketika mana kita nak bertahan, kita takkan mampu bertahan selama-lamanya. Kalaulah kita nak serang balik panahan mereka, nescaya panah kita takkan sampai ke kubu mereka. Sebab kubu mereka di tempat yang tinggi, ada benteng, ada tembok dan lain-lain. Kalaulah Tuan tak keberatan, bolehkah saya cadangkan satu tempat yang lebih sesuai untuk kita mendirikan kemah dan juga markas tentera kita?" Apa jawapan Nabi SAW? Adakah Nabi jawab macam kebanyakan ketua dan leader, aku tahulah, perang Badar siapa menang? Kita. Peperangan ni siapa menang? Kita. Siapa yang punya taktik? Aku. Peperangan Uhud, kita pun hampir menang. Aku dah banyak pengalaman. Itu bukan cara jawapan Nabi SAW. Bukan cara jawapan Nabi SAW. Apakah jawapan baginda Nabi SAW? Nabi SAW pada waktu itu bersabda, Ar-ra'yu ma asyarta. Bahawa keputusan adalah seperti yang engkau sebutkan, wahai Hubab bin Munzir. Thumma tahawwala ila makanin akhar. Nabi SAW pada waktu itu tidak ada masalah untuk mengubah keputusan, menerima pandangan Hubab bin Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak benda yang kita boleh belajar daripada sifat leadership baginda Nabi SAW. Banyak benda. Kadang-kala kita sebagai seorang ayah, kita jarang nak terima pandangan anak-anak kita. Kadang-kala kita sebagai seorang suami, jarang nak terima pandangan pasangan kita. Kadang-kala kita sebagai abang sulung je, jarang nak terima pandangan adik-beradik kita. Padahal sulung kita pun pada waktu itu banyak mana pengalaman. Antara abang sulung dengan adik kedua beza setahun je pun. Tetapi kadang-kala manusia pada waktu itu ego menjadikan dia tak nampak sesuatu yang lebih baik. Kadang-kala dalam organisasi pun mungkin ada. Kadang-kala dalam sesuatu jawatan pun mungkin ada. Tetapi Nabi SAW, kita boleh belajar bila Hubab bin Munzir tegur Nabi. Dan Hubab bin Munzir tegur Nabi 2 kali. Dalam peperangan Badar, dia pernah tegur juga. Pada waktu itu, wahai Rasulullah, Badar ni tak sesuai kita berkemah di sini. Maka pada waktu itu Nabi terima. Dalam peperangan Khaybar pun sama. Di sinilah kita nampak sikap leadership baginda Nabi SAW yang sangat mudah meraihkan pandangan yang tepat, yang sangat mudah pada waktu itu menerima pandangan. Cuba bayangkan apa jadi kalaulah kita ni seorang yang ego nak terima pandangan. Apa jadi? Maka natijahnya adalah orang tak nak kongsi pandangan. Maka nampak macam elok, okey anak-anak, apa pandangan nak bagi dekat ayah? Anak-anak pun cakap sama sendiri. Dia kalau ayah kalau cakap pun bukan nak terima. Ego. Dia je betul. Maka last sekali bila kita adalah orang yang tidak menerima pandangan orang, bahkan tidak menghargai, maka orang di sekeliling kita pada waktu itu malas nak beri pandangan, tak nak dah beri pandangan, kerana dia tahu kalaulah cakap macam mana sekalipun,
kita tetap tak nak terima dan tak nak menghargai kadangkala pandangan-pandangan yang elok dan juga bagus. Inilah kita belajar daripada Nabi SAW. Maka pada waktu itu Hubab bin Munzir cakap, ini sebelum berlaku perang lagi, Nabi SAW terima dan Nabi pindahkan markas tentera baginda ataupun perkemahan besar tentera baginda, dan pada waktu itu ke tempat yang dicadangkan oleh Hubab bin Munzir radhiyallahu ta'ala anhum. Seterusnya apakah yang berlaku? Jom kita lihat. Ketika mana kita dah faham daripada sudut sistem pertahanan orang-orang Yahudi Khaybar, maka kata penulis buku, bermulalah peperangan. Maka kubu yang mula-mula tentera Islam berhadapan kesukaran adalah kubu yang pertama pada sistem barisan pertahanan yang pertama, pada wilayah yang pertama. Itulah dikenali sebagai kubu Naim. Nun alif ain mim, kubu Naim. Maka kubu Naim pada waktu itu adalah antara kubu yang paling besar, antara kubu yang paling kuat. Semua sistem-sistem canggih teknologi ada dekat kubu yang pertama, dan dia punya pada waktu itu dia punya general dan tentera dia adalah antara yang terbaik. Maka dalam kubu yang pertama ini, dalam kubu yang lain ada tentera yang lain. Dalam kubu yang pertama ini ada 1,000 orang tentera Yahudi yang sangat powerful pada waktu itu, yang bertubuh sasa, yang pada waktu itu kuat, dan general tertinggi dia pun pada waktu itu adalah seorang yang gagah, berani dan terkenal yang bernama Mirhab. Maka Mirhab adalah dia punya general. Maka pada waktu itu ketika mana tentera Islam sampai ke kubu Naim, maka tentera Islam dipimpin oleh Saidina Ali bin Abi Talib. Untuk kubu yang pertama, Saidina Ali bin Abi Talib pada waktu itu menjadi panglima. Maka Saidina Ali bin Abi Talib tiba di hadapan kubu Naim, dan pada waktu itu Saidina Ali bin Abi Talib, adakah dia terus serang? Dia kata serang? Tidak. Apakah Saidina Ali bin Abi Talib buat? Okey, macam mana Saidina Ali bin Abi Talib boleh mendapat jawatan untuk mulakan dengan peperangan ke kubu yang pertama? Ini kita dah pernah belajar dalam kitab yang dalam hadis yang sahih pada malam sebelum bermulanya peperangan. Ketika mana orang Yahudi dah balik ke kubu mereka, tentera Islam dah mula berkemah, dia bukanlah terjadi terus peperangan. Tidak, masing-masing mempersiapkan taktikal mereka. Pada malam sebelum berlakunya peperangan di kubu Naim, malam itu Nabi SAW bersabda, "Ghadan, esok aku akan berikan bendera ini kepada satu orang yang mana sifatnya adalah dia cintakan Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun cinta dia." Maka pada malam tu sahabat-sahabat tak boleh tidur. Masing-masing pada waktu itu dia nak menjadi general, bukan kerana cintakan jawatan, tetapi kerana nak dapat pada waktu itu nak dapat pada waktu itu akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak dapat pada waktu itu akan doa Nabi bahawa orang yang menjadi general esok dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun mencintai dia. Maka pada waktu itu adalah keinginan semua para sahabat. Antara yang sangat nak jadi general kerana sabdaan Nabi ini, Allah dan Rasul pun cinta pada dia, adalah Umar bin Khattab. Sehingga kan kata Umar bin Khattab, keesokan harinya dia duduk dekat dengan Nabi, dia tonjolkan dirinya di hadapan Nabi supaya Nabi pilih dia. Maka Nabi pun mencari-cari seseorang. Maka pada waktu itu bila Nabi tak nampak orang tersebut, Nabi SAW bertanya, "Aina Ali ibn Abi Talib?" Di manakah Saidina Ali? Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, beliau ada sakit mata." Nabi kata, "Panggil dia." Dan di situlah Nabi SAW meletakkan air liur mulia baginda ke dalam mata dia dan sihat mata dia. Ketika mana Nabi dah berikan tanggungjawab untuk dia mula mengepung, pada waktu itu akan kubu Naim, kubu yang paling kuat, kubu yang pertama. Maka ketika mana dia dah mula berjalan, maka pada waktu itu Nabi SAW pada waktu itu seru dia, "Wahai Ali." Maka dia pun berhenti.
Maka Nabi SAW ingatkan kepada dia, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Wahai Ali, walaupun kita dalam perang, tetapi kalaulah ada seorang manusia yang beroleh petunjuk disebabkan kamu, ada seorang manusia yang dia boleh kenal Allah, dia boleh mendapat petunjuk disebabkan kamu, itu lebih berharga daripada harta yang paling mahal di dunia, iaitu unta merah. Sebab perang akan dapat harta rampasan. Lalu adakah kita berperang sebab nakkan harta rampasan? Bukan. Adakah kita berperang pada waktu itu kerana nak membunuh musuh? Bukan. Itu adalah yang terakhir. Tetapi kalaulah mereka beriman kepada Allah, walaupun seorang, itu lebih baik daripada dunia dan seisi dia. Sebab itu dalam sirah, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, ketika mana Sayyidina Ali bin Abi Talib pada waktu itu dia tiba di hadapan kubur Naim, maka pada waktu itu dia tak terus serang. Maka ketika mana tiba di hadapan kubur Naim, maka pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Talib mengajak mereka untuk masuk Islam. Kharaja Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bil muslimin. Sayyidina Ali bin Abi Talib telah membawa pasukannya ke arah kubur Naim ini, kubur yang pertama. Adakah dia terus perang? Tidak. Wada'al Yahuda ilal Islam. Maka dia pun berseru, wahai orang-orang Yahudi, masuklah kamu dalam Islam. Kalaulah kamu masuk dalam Islam, kami takkan ambil tanah kamu, kami takkan ambil harta kamu. Kamu akan menjadi seperti kami. Seperti mana kami mempertahankan diri kami dan Madinah, kami akan bantu mempertahankan Khaybar. Kalaulah tak nak masuk Islam, maka ada pilihan yang kedua. Kena bayar jizyah secara tahunan. Pada waktu itu kamu akan selamat. Harta kamu tak diambil, dan pada waktu itu tanah kamu tak diambil. Dan kami akan mempertahankan kamu daripada musuh, walaupun kamu tak masuk Islam. Kemudian yang ketiga, kalaulah tak nak masuk Islam, kalaulah jizyah pun tak nak, maka pada waktu itu pedanglah akan menjadi jawapan. Dan apakah jawapan orang-orang Yahudi? Mereka kata, eleh Ali, macam mana kamu nak tawan Khaybar? Tidakkah kamu kenal Khaybar adalah sistem pertahanan yang paling kuat? Azan ke? Okey, kita beri laluan sebentar untuk azan. Kita akan sambung 5 minit selepas azan, insya-Allah, sebelum tibanya iqamah. Kita jawab sama-sama azan. La haula wala la haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah.
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ambil masa lagi sedikit sebab kebanyakan tempat dah mula untuk solat berjemaah, termasuklah di Selangor. Kita ambil masa lagi 3-4 minit. Maka pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada waktu itu mereka tak nak. Mereka kata, Ali, kau tak nampakkah bagaimana sistem pertahanan kami? Manusia, daripada sini kita boleh belajar. Daripada sini kita boleh belajar. Apakah dia? Bila manusia terlalu percaya kepada kemampuan diri, bila dia terlalu yakin, dia terlalu percaya, dia terlalu percaya pada mungkin teknologi yang selain daripada Allah adalah makhluk. Bila manusia terlalu percaya pada kemampuan diri, pada kekuatan teknologi, pada apa pun, maka itu kadangkala boleh menjadikan dia sombong dan menjadikan pada waktu itu dia tak percaya pada Allah. Maka ini yang berlaku kepada orang Yahudi. Kenapa pada ajakan yang pertama, pada waktu Sayyidina Ali ajak dia untuk berdamai ataupun masuk Islam, dia tak nak? Kalaulah pada waktu tu mereka berdamai, nescaya Khaybar itu tetap milik orang Yahudi. Bila dah jatuh ke 5-5 kubu dan pada waktu itu baru nak berdamai, tentera Islam kata tak. Sekarang ni kamu nak berdamai kerana kamu takutkan pedang, bukan nak berdamai pada awal tadi. Sebab itulah kita nampak pada hujungnya bila mereka tetap nak berdamai dan mereka sendiri yang letak syarat. Mereka kata, wahai Muhammad, tanah Khaybar ni milik kamu. Yang kami nak adalah pada waktu itu hanya nyawa kami. Kami sanggup untuk pada waktu ini berikan Khaybar ini. Tanah ni milik tentera Islam. Kerana mereka dah tak ada apa nak runding. Kerana kalaulah tentera Islam pada waktu itu maju, semua mereka kena bunuh sebab waktu perang. Maka akhirnya pada waktu itu bila mereka dah kalah, nampak tentera Islam berjaya ambil satu persatu kubu. Bagaimana tentera Islam pada waktu itu sangat berani, sangat cekap, sangat taktikal, sangat hebat. Maka pada waktu itu mereka bersedia untuk berdamai. Dia kata, wahai Muhammad, spare kami punya nyawa, spare our life, nyawa kami selamatkan, kami sanggup berikan segala-galanya. Cuma pada waktu itu nyawa kami jangan pada waktu itu dibunuh dan anak isteri kami. Maka Nabi SAW highlightkan, boleh, jangan ada sesiapa yang menyembunyikan harta. Dan akhirnya mereka bersetuju. Dan bila Nabi SAW pada waktu itu dah bersetuju, mereka sepatutnya kena tinggalkan Khaybar. Maka mereka buat pula perjanjian kedua dengan Nabi. Wahai Muhammad, benarkan kami tinggal di Khaybar sampailah ketika mana engkau ada kekuatan nak menjaga tanah Khaybar. Sebab mereka usahakan Khaybar. Mereka sayang dengan pokok-pokok, dengan tanaman, dengan kebun-kebun mereka. Bila tiba waktu engkau nak kami keluar, kami tinggalkan Khaybar. Tapi sekarang ini biar kami jaga kebun-kebun ini. Kebun-kebun tu dah menjadi milik umat Islam. Kebun-kebun pada waktu itu dah menjadi milik para sahabat. Maka Nabi bersetuju dengan pada waktu itu hasil tanaman diberikan mengikut peratus dan sebagai bayaran untuk mereka menjaga tanah Khaybar. Sebab itu ketika mana Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia trigger perjanjian tu. Dan pada waktu dia kata, aku dah tak nak dah orang Yahudi dekat semenanjung Arab, maka dia minta orang Yahudi ingat perjanjian dengan Nabi untuk tinggalkan Khaybar. Sebab Khaybar dah bukan tanah Yahudi dah. Selepas peperangan Khaybar dah menjadi tanah milik umat Islam. Lalu di sini kita boleh belajar, bila kita terlalu yakin kepada makhluk, kepada selain daripada Allah, maka akan berkurangannya yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sombong daripada mengingati, daripada untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada program yang lain. Jumpa lagi. Terima kasih kepada Surah Fathul Islam yang telah memberi peluang untuk berkongsi ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.